Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah bertakwa kepada Allah, taatilah segala titah perintah Allah, jauhi segala larangan tegahan Allah, dan marilah kita berazam agar kita mati dalam beriman dan dalam Islam. Yang dikasihi al-fadil yang datang imam, para pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Abrar, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah, tetamu-tetamu Allah, moga-moga kita diberkati, dirahmati, diampuni dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan kehidupan seharian kita, dan moga-moga kita doa agar kita terus diberikan kekuatan untuk menunaikan ketaatan dan kewajipan kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita dalam suasana Aidul Adha, banyak peristiwa-peristiwa yang kita kenang dan kita renung semula, mengambil sempena pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Dan kisah-kisah tersebut tidak sekadar kita baca dan kita berazam, mudah-mudahan kita akan jadikan ia sebahagian daripada contoh dan ikutan kita dalam kita memimpin keluarga terutamanya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah, dan mungkin segala korban yang tuan-tuan lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung semula sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan kita menyambung pada surah Al-Insan, satu surah yang disebut oleh para mufassirin antara surah yang menjadi kegemaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh pada hari Jumaat seringkali membacakan surah Sajadah dan surah Al-Insan. Ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu menyebut bahawa antara asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini, kerana ketika itu ada seorang lelaki di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan kulitnya serba hitam, dan beliau sedang membaca petikan ayat daripada surah Al-Insan, sehinggalah beliau
memetik beberapa ayat yang menggambarkan tentang gambaran ahli syurga dan kehidupan di dalam syurga. Lalu lelaki ini mengeluarkan satu suara yang disifatkan suara yang agak keras dalam keadaan melepaskan hela sebagaimana seorang yang penat, lalu dia melepaskan rasa kepenatan tersebut. Lebih kurang macam tu. Jadi seorang Arab ni yang sebah hitam ni, bila dia lepas macam tu, Allah takdirkan dia meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisyaratkan dan digambarkan sifat lelaki tersebut, dia sedang duduk dalam keadaan membaca ayat Al-Quran. Bila sampai tentang ayat-ayat daripada surah Insan yang berkait dengan syurga, maka fahamlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebut, bahkan Nabi menyatakan kepada para sahabat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa teman kalian, nyawa sahabat kalian ini telah dicabut dan rupa-rupanya dia merindui syurga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Al-Insan ini dia menceritakan tentang perihal manusia. Kita dah sebut di awal-awal ayat dulu bagaimana Allah Taala menjadikan kita dengan sebaik-baik penciptaan melalui beberapa fasa, dan kita terberhenti pada ayat yang lalu, pada ayat yang ke-20 kalau tak salah saya, ayat yang berkait tentang kegembiraan ahli syurga yang apabila dia duduk di dalam syurga dan dia sedang merasai kenikmatan sebagai tetamu Allah Ta'ala, bahkan sebagai penghuni syurga. Jadi malam ni kita nak tengok sambungan daripada ayat yang telah pun kita sampai. Malam ni kita sambung, kalau boleh kita ulang sikit pada ayat yang ke-20, 21 dan seterusnya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu sundusin hudrun wa istabrak wa hullun asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-20 dan 21, dan apabila engkau melihat keadaan di sana di dalam syurga, niscaya engkau akan melihat pelbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra hijau yang halus dan sutra tebal, serta memakai gelang yang dibuat daripada perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum maskura. Inilah balasan untukmu atas segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penghuni syurga apabila mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menikmati, akan merasai dengan pelbagai nikmat yang terlalu banyak. Sehingga kan para ulama tafsir menyebut apa sahaja yang mereka melihat di dalam syurga penuh dengan kenikmatan. Tengok sana nikmat, tengok sini pun nikmat. Apabila disebut pada ayat ini dua kali tentang nikmat, ia memberi isyarat bagaimana ahli syurga bukan hanya mereka duduk di satu tempat yang menjadi tempat mereka, bahkan di sana ada lagi tempat-tempat lain yang duduknya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka bebas untuk merasai segala kenikmatan-kenikmatan
yang sememangnya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga, memberi isyarat ahli syurga itu ada tempat lain juga di dalam syurga yang akan menjadi milik mereka. Allah berikan kepada mereka istana. Mereka akan melihat bagaimana kerajaan ahli syurga yang mentakdir syurga itu. Macam orang yang kaya. Kita gambarkan macam mana orang yang kaya, yang ada rumah bukan satu dua, bahkan merata-rata. Di sini pun ada, di tempat-tempat yang lain pun ada. Maka dia menikmati kelebihan dan juga rumah-rumah yang banyak tersebut. Begitulah gambaran ahli syurga. Bukan saja rumah saja banyak, syurga itu juga tempatnya luas untuk mereka bebas bergerak ke sana kemari. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Mereka akan nampak kerajaan mereka kerajaan yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan mereka ada tempat untuk mereka diberikan layanan dengan sebaik-baik layanan, sebagaimana mereka diangkat sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, dulu kalau hidup di dunia mereka mungkin hidup dalam keadaan serba kekurangan, yang kata ahli syurga ni. Waktu hidup dulu mungkin susah, mungkin tidak semewah mana balasan mereka di syurga. Lalu apabila mereka menikmati kelebihan dan juga janji Allah Ta'ala kepada ahli syurga, pada ketika itulah mereka akan merasai bahawasanya mereka sedang mentakdir, mereka sedang memiliki kekuasaan, mereka sedang memiliki kerajaan. Inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang paling akhir yang dikeluarkan daripada neraka. Maksud apa? Dia adalah orang yang paling akhir akan masuk ke dalam syurga. Allah berfirman, sesungguhnya bagi kamu di dalam syurga sebagaimana dunia dan 10 kali gandaannya. Bagaimana hendak ditafsirkan kalimat ini? Para ulama tafsir menyebut, kalaulah yang paling teruk pun, sebab dia ni dia antara insan, antara manusia yang paling akhir keluar neraka. Daripada 10 pemerintah yang ada, katakanlah dalam mentakdir menentukan siapa ke syurga ke neraka, orang ini orang yang terakhir, dia masuk ke dalam neraka, kemudian dialah orang yang terakhir akan keluar daripada neraka dan berada dalam syurga. Orang ini pun digambarkan bila dia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia melupakan kesengsaraan yang pernah dilaluinya ketika mana dia berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak merasakan keseronokan, kegembiraan kepada ahli syurga itu sendiri. Kemudian disebut tentang pakaian pada ayat yang ke-21. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullun asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Ta'ala menyebut mereka berpakaian sutra hijau yang halus dan sutra tebal serta memakai gelang yang dibuat daripada perak, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia kita dituntut, bahkan kita mencari-cari bagaimana kita nak mendapatkan gambaran-gambaran berkaitan dengan ahli syurga. Bahkan sebagai umat Islam, kita dituntut untuk berusaha mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menganjurkan supaya hidup kita ni kok manapun, carilah kesempatan untuk mendapat keampunan Allah dan juga untuk beroleh syurga. Allah Ta'ala sememangnya menganjurkan kita berusaha
Karena itu kita berusaha bertengkur lumus, taat perintah Allah Subhanahu wa taala, jaga solat saya semalam 5 waktu. Allah sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala, wa jannah, dan untuk mendapatkan syurga. Allah Ta'ala suruh kita taat perintah Allah Ta'ala, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan segala kefarduan, kewajipan, supaya bukan sekadar kita mendapat keampunan Allah, bahkan kita beroleh syurga. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW pernah ketika mana berkata kepada para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan Nabi SAW pernah menyebut, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus atau kama qala. Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat, apabila kamu meminta kepada Allah, bila mana kamu meminta kepada Allah Ta'ala tentang syurga, maka mintalah syurga firdaus. Karena syurga firdaus itu antara syurga yang paling tertinggi, ataupun syurga yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tabiat kita ni kok mana pun, ketika mana kita berada dalam proses dan usaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dia timbul persoalan. Bila kita minta syurga ni, apa yang ada dalam syurga? Lagu mana pakaian kita esok-esok? Sifat-sifat penghuni syurga, dan juga beberapa perkara yang berkait dengannya. Tambahan pula Allah Subhanahu wa taala mensifatkan syurga itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursi. Nabi sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan buat hamba-hambaku ini. Allah menyediakan kepada kita ini dengan syarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan kepada hamba-hambaku ini yang saleh. Dengan syarat kita kena jadi orang saleh. Sediakan apa? Kata Allah, syurga yang tidak ada mana-mana mata pernah melihatnya, dan tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak ada mana-mana jantung manusia yang pernah terlintas menyebut-nyebutnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi bila Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syurga itu begitu, persoalan-persoalan yang berkait dengan syurga, gambaran-gambaran dengan syurga, semua orang tertanya-tanya daripada zaman dulu sampai hari ini sehingga akhir zaman. Dan dia bukan satu perkara yang pelik, bahkan ia merupakan antara sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat generasi awal Islam. Mereka duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya tentang syurga dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Antara persoalan yang pernah ditanya, satu riwayat menceritakan bagaimana datang seorang Arab Badawi, seorang lelaki, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu kata, lelaki ini dia sangat sukakan seekor unta. Dalam banyak-banyak binatang yang ada ni, yang dia pelihara, dia sayangkan unta dia. Maka ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah dalam syurga aku akan dapat bersama dengan unta yang aku kasih? Dia kurang begitu. Dia nak habaq kata, dalam banyak-banyak kesukaan dia nak tanya dalam syurga ni ada unta kata tak? Dia kurang begitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi bersabda kepada lelaki tersebut, kata Nabi, wahai Arab Badawi, kalaulah Allah Ta'ala memasukkan kamu ke dalam syurga, insya-Allah kamu akan mendapati apa sahaja yang kamu kendaki, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut akan melazatkan pemandangan mata kamu. Duduk dalam syurga ni macam-macam. Itu pun belum memuaskan hati para sahabat. Sahabat nak tahu semua ni. Saya ingin tanya satu persatu sifat-sifat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sendiri pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar tentang seronoknya duduk dalam syurga. Muaz tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni ya amal yudkhilni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, aku dengar tentang syurga ni seronok dan aku tak suka dengar tentang neraka ni. Maka ya Rasulullah, ceritakan kepada aku antara amalan-amalan yang boleh aku beramal, yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan boleh menjauhkan aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan jawapan kepada pertanyaan Muaz, "Wahai Muaz, kamu bertanya kepada aku tentang satu perkara yang besar." Persoalan syurga ni satu perkara yang besar. Kamu bertanya kepada aku tentang perkara yang besar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut akan dipermudahkan kepada mereka sekiranya Allah memudahkan urusan mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muaz, beribadahlah kepada Allah Taala. Taatlah perintah Allah Taala, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, puasa bulan Ramadan dan kerjakanlah ibadah haji." Nabi ulang yang kita sebut sebagai rukun Islam yang 5. Jadi tuan-tuan, kok mana pun inilah antara amalan yang hendak kita sentiasa pastikan kemampuan sekadar mampu kita lakukan dan kita akan terus lakukan insya-Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, bila ayat ini menyebut tentang beberapa sifat terutamanya pakaian-pakaian ahli syurga, di sana didatangkan persoalan berkaitan dengan pakaian ahli syurga, maka di sana didatangkan beberapa nas yang mudah-mudahan dapat memberikan sedikit jawapan dan juga sebagai gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini. Allah Taala menyebut dengan maksud mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal, dan pakaian mereka kata Allah Taala dibuat ataupun dijadikan daripada sutra yang baik. Al-Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, kata Imam Ibn Katsir, oleh kerana pakaian ini pakaian yang baik, yang disifatkannya sebaik-baik pakaian di syurga, maka kata Imam Ibn Katsir, oleh yang demikian itulah manusia diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk memakai pakaian sutra ini di dunia. Kata Imam Ibn Katsir, oleh kerana itulah manusia terutamanya orang lelaki ini diharamkan untuk mengenakan pakaian sutra di dunia, kerana pakaian sutra itu adalah pakaian yang akan dipakai di hari akhirat. Tafsir Al-Quran Al-Ahzab, tafsir Al-Imam Ibn Katsir. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam satu lafaz, "Man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhir." Siapa yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai pakaian tersebut di hari akhirat. Bahkan satu hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada para sahabat tentang mengenakan minuman daripada bekas-bekas emas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian minum minuman daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan juga daripada perak, dan janganlah kamu memakai sutra, kerana kesemuanya itu adalah untuk mereka ahli kafir dunia, dan ia adalah untuk kamu di syurga. Jadi Nabi memberikan gambaran pertamanya bekas emas, bekas perak yang dijadikan sebagai tempat untuk kita minum, dan sutra itu sendiri adalah pakaian untuk ahli syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah antara gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu keadaan dan sifat
kemuliaan yang diberikan kepada ahli syurga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan maksud pakaian-pakaian yang diberikan kepada mereka itu adalah sebaik-baik pakaian yang dijanjikan kepada ahli-ahli syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pakaian ahli syurga disifatkan pakaian yang diperbuat daripada sutra yang halus, yang baik, yang tebal, dan apabila kita memakai pakaian ini, ia memberi satu isyarat. Orang yang pakai pakaian yang baik-baik ni, dia tak pakai untuk buat kerja yang berat-berat. Orang yang pakai pakaian yang cantik, yang mahal-mahal ni, kerja dia apa? Dia pakai, kemudian dia duduk beristirahat. Allah Ta'ala nak beri gambaran. Oleh kerana pakaian sutra tadi ni, pakaian yang dikenakan untuk tidak dipakai melakukan kerja-kerja yang berat, ataupun kita nak hadir majlis-majlis yang penting, kita nak hadir majlis-majlis yang jadi tempat perhimpunan orang ramai. Bahkan bila orang pakai pakaian yang mahal-mahal ni, dia akan menarik perhatian orang lain. Maka inilah gambaran di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka yang merupakan calon ataupun penghuni-penghuni syurga duduk dalam keadaan beristirahat semata-mata. Atas dunia ni, cuba perhati tengok manusia yang mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. Bila dia pakai pakaian yang mahal, orang akan tertumpu dekat dia. Dia akan menarik perhatian orang. Indahnya Islam ini mengisyaratkan bagaimana ahli syurga mereka duduk dalam syurga dalam keadaan pakaian yang hebat. Kerana itu tuan-tuan, isyarat kepada pakaian yang hebat ini, kalau di dunia ini juga ada pakaian sutra, tapi pakaian sutra di dunia ini kebanyakannya adalah pakaian yang bersifat kiruan, berbeza ataupun hendak dibandingkan dengan sutra yang dijanjikan kepada ahli syurga. Dia tak sama, tetap takkan sama antara keduanya. Bahkan kita hak lelaki ni haram untuk mengenakan pakaian sutra semasa hidup kita di dunia. Kalau kita tahan diri kita daripada pakai pakaian sutra di dunia, maka kemungkinan kita boleh pakai insya-Allah pakaian sutra di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut lagu mana? Sutra yang lembut, sutra yang tebal, kain yang lembut, baju yang tebal, dan begitulah gambaran isyarat bagaimana pakaian di dalam syurga. Wa hulun asawira min fiddah, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat daripada perak. Lagu mana nak pakai gelang ni? Kita duduk atas dunia pun tak nak pakai gelang hak lelaki ni. Orang perempuan tak apalah. Ayat ini mengisyaratkan ahli syurga dia akan pakai gelang, gelang yang diperbuat daripada perak. Kata Imam Ibn Katsir, ini adalah antara perhiasan yang Allah berikan kepada ahli syurga. Perhiasan lambang keagungan, perhiasan yang disebut sebagai menyatakan kedudukan yang tinggi kepada ahli syurga. Orang pergi buat haji pun dia pakai gelang hari ni kan. Pasal apa dia pakai gelang? Sebagai tanda. Ini jemaah Malaysia, jemaah lain pun pakai gelang, cuma gelang yang berbeza. Kalau tuan-tuan berjalan dalam musim haji, bila kita bersembang dengan jemaah-jemaah lain, ada yang pakai gelang tetapi tak sama lah cara dia. Macam tu sudah, gelang kita tu gelang yang biasa kita pakai tu, gelang yang ada bentuk-bentuk. Tapi gelang Indonesia ni dia gelang sarung je. Bulat tu bersarung je sebagai tanda, supaya dapat membezakan ini jemaah Malaysia, ini jemaah sekian-sekian. Dalam syurga, ayat ini menyebut bagaimana penghuni ahli syurga akan diberikan pakaian kepada mereka gelang yang terbuat daripada perak. Kita di dunia ni mungkin kita tak pakai, dekat training pun nak pakai gelang. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita pakai jam. Ada orang dia tak ada masalah pakai jam, ada mah sikit, dia tak ada masalah.
Walaupun dia tak suka, dia tak berhajat kepada gelang emas, tapi dia boleh pakai jam yang sifat dia macam emas, warna emas. Ada orang dia pakai jam yang warna perak, yang besi yang warna perak. Dia bukan teringin nak pakai gelang, tapi dia pakai jam. Untuk apa? Perhiasan. Karena itu tuan-tuan, dalam syurga, walaupun kita kata kita tak berasa duduk ni nak pakai gelang, dalam syurga disifatkan bagaimana gelang yang diberikan itu adalah sebagai lambang keagungan dan kedudukan yang diberikan kepada ahli syurga. Dan kata para ulama tafsir, ahli syurga akan seronok pula untuk memakai gelang di dalam syurga. Macam kita tiba haji, bila kita tengok orang yang dapat gelang, kita akan minta, mana gelang saya? Walaupun dia bukan suka pakai gelang tu, tapi oleh kerana waktu itu waktu yang dia memerlukan untuk dikenalkan gelang sebagai tanda, sebagai jemaah Malaysia, sebagai jemaah haji Malaysia, maka begitulah gambaran ahli syurga bila dia duduk dalam syurga. Dia berhajat, berkendak, kerana ia antara tanda kebesaran. Bahkan zaman-zaman dulu pun antara perhiasan selain daripada mahkota yang dikenalkan oleh pemerintah ataupun raja-raja dulu ni, gelang ini juga antara sebahagian daripada keagungan, lambang keagungan, lambang kedudukan yang mereka miliki. Mungkin akan ada yang kata lelaki dia tak pakai perhiasan. Tapi kita fikir balik, lelaki pun ada perhiasan dia sendiri. Walaupun dia tak berhajat kepada gelang macam kita sebut tadi. Sebab tu bila orang pakai jam, ada persoalan, itu bukan gelang kan? Bukan gelang kan? Jam yang besi, biasanya jam besi lah orang tanya ni. Pakai jam besi yang macam gelang. Dia tak suka pakai gelang, tapi dia pakai jam. Nama pun pakai jam, bukan pakai gelang. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut sebagai tanda kemewahan, kemasyhuran dan kedudukan yang tinggi kepada ahli syurga, maka mereka akan dikena pakai gelang sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat ini. Dan dalam ayat daripada surah-surah yang lain disebut juga tentang gelang emas, dan ayat ini sebut tentang gelang yang disifatkan sebagai dibuat daripada perak. Apa yang membezakan antara keduanya, gelang emas, gelang perak? Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat bahawa ahli syurga ada pilihan, sama ada mereka boleh memakai gelang emas ataupun memakai gelang perak, ataupun nak pakai kedua-duanya sekali. Ayat ini disebut gambaran orang-orang yang abrar, orang-orang yang disebut mukharrabun, orang-orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Hajj, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasahum fiha harir. Dalam syurga Allah gambarkan bagaimana perhiasan kepada mereka. Mereka mengenakan gelang-gelang yang diperbuat daripada emas, mutiara, dan juga pakaian mereka adalah pakaian yang dibuat daripada sutra. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak membezakan tingkatan golongan abrar, golongan mukharrabun. Mana pun walau duduk dalam satu nikmat, duduk dalam syurga, dia takkan sama kedudukannya. Akan ada yang duduk tinggi, akan ada yang duduk lebih tinggi, akan ada yang duduk lebih rendah, walaupun mereka sedang merasai kenikmatan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pakaian ni adalah antara pakaian yang kita baca dalam sirah. Bukan saja bermula daripada zaman Nabi Adam AS, Siti Hawa, bahkan Nabi Allah Idris AS, antara manusia pertama yang dikenali sebagai manusia yang pandai menulis,
dan dalam masa yang sama menjahit pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang. Nabi Idris alaihissalam ni manusia pertama ni yang memiliki kepandaian dalam menjadikan pakaian daripada kulit binatang. Nabi Idris khalifah yang kedua sesudah Nabi Allah Adam alaihissalam, dan kita baca dalam riwayat walaupun Nabi Idris alaihissalam Nabi yang mewarisi sesudah daripada Nabi Adam alaihissalam, inilah antara tokoh antara manusia yang terakam dalam surah yang mengajar dan juga mereka pakaian untuk manusia pakai ke mana kehidupan dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat seterusnya bagaimana sesudah mana mereka sedang berseronok dengan kenikmatan, dengan pakaian yang indah yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka dihidangkan dengan minuman yang bersih, yang bersifat tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Disebut berulang kali pada ayat sebelum ini pun kita jumpa Allah Ta'ala sebut tentang mereka diberikan minuman, mereka dibawakan minuman untuk mereka minum. Siapa yang bawa, ada pelayan yang bawa. Maka pada ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala menyebut tentang minuman. Kenapa diulang berkali-kali tentang minuman? Bahkan kenapa diulang perkara yang sama? Tuan-tuan, sebenarnya dia tak sama. Allah Ta'ala nak cerita tentang bagaimana kelebihan ahli syurga. Bila duduk dalam syurga, mereka akan menikmati jenis yang tak sama minumannya. Mereka akan diberikan layanan yang takkan sama. Sebagai contoh, kalau kita rentah balik daripada beberapa ayat yang terdahulu. Yang pertama, ahli syurga ambil minuman sendiri daripada ayat-ayat dulu ni. Yang pertama, mereka akan minum sendiri daripada sungai yang mengalir. Kemudian yang kedua, mereka akan minum daripada minuman yang dibawa oleh pelayan. Ada ayat sebelum ini. Kemudian Allah memberikan sekali lagi mereka minum pada ayat ini. Tuan-tuan sekalian, para ulama tafsir menyebut nikmat pemberian air dan jenis air itu semakin hari semakin hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi dengan memakai perumpamaan air minuman saja. Semua ini untuk menarik minat manusia, menarik perhatian kita untuk berusaha mendapatkan syurga. Dalam keadaan manusia ni sifat dia memang suka kepada minuman. Kok mana pun kita akan minum. Realiti kehidupan kita ni daripada pagi, tengah hari, petang, malam, kita akan minum. Kita boleh duduk dalam satu tempoh yang lama untuk kita minum. Ini realiti kehidupan kita. Kalau kita hajar majlis-majlis tertentu, mesyuarat ada, kadang-kadang boleh menyebabkan kita hilang fokus. Tapi bila kita duduk saja-saja sama-sama kita dengan kawan-kawan kita, duduk di meja kopi walaupun hanya ada segelas air, kita boleh fokus. Tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan minum, kita lakukan pagi, petang, tengah hari, malam. Ini kehidupan kita. Begitu juga kehidupan orang-orang yang kufar, orang-orang barat yang non-muslim. Macam mana kita minum kopi, contoh, macam itulah kehidupan mereka hari ini. Mereka minum arak. Macam mana kita suka minum kopi, kita suka berimpun, begitulah juga dengan mereka yang kufar. Mereka akan berimpun, mereka akan duduk berkumpul
duduk dalam satu tempoh yang lama dan mereka akan minum arak. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kepada kita dan memberikan pengajaran kepada kita, mereka kena tahu yang di syurga nanti akan ada manusia ahli syurga duduk dalam keadaan bersenang-lenang kerja minum air saja. Macam mana kita duduk di dunia. Allah Ta'ala nak bagi gambaran macam tu. Duduk dalam syurga ni kerja minum air. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan air minuman ini bukan saja Allah Ta'ala berikan sedap kepada ahli syurga, tetapi ia juga untuk membersihkan mereka. Bukan setakat kita minum sedap, tapi untuk membersihkan mereka. Maksud apa? Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan batiniah mereka, ahli syurga, daripada hasad, dengki, iri hati, penyakit dan semua akhlak-akhlak yang hina. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dia kata, aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini. Lalu diucapkan semula oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, apabila ahli syurga sampai di depan pintu syurga, maka di sana mereka akan menjumpai dua mata air. Lalu seakan-akan mereka diberikan ilham untuk pergi kepada kedua mata air. Lalu mereka minum daripada salah satu mata air itu, maka Allah melenyapkan semua penyakit yang ada di dalam perut, dalam rongga tubuh mereka. Kemudian mereka mandi daripada mata air yang lagi satu, maka sesudahnya terpancarlah dari tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ahli syurga dia akan ada satu tempoh, satu waktu mereka akan duduk dalam kumpulan mereka. Mereka akan didatangkan dan dibawakan air minuman yang bukan bersifat lazat, bukan saja bersih, sedap, tetapi juga untuk menghilangkan penyakit-penyakit ataupun sifat-sifat mazmumah yang mungkin yang ada di dalam hati mereka, yang menyebabkan ahli syurga ini sama saja dari sudut mereka berfikir, sama saja dari sudut mereka merasai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada perbezaan pangkat ataupun kedudukan, yang pakai gelang emas, yang pakai gelang perak. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mengajar dan mendidik kita bahawasanya dalam keadaan kita membaca ayat yang berkait dengan kita diberikan minuman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia mengajar dan mendidik kita bahawa kehidupan kita hari ini dalam keadaan kita memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan kesihatan tubuh badan kita ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik dan mengajar kita, biarlah makanan yang masuk, minuman yang kita minum itu sumbernya jelas, sumbernya halal, apatah lagi sumbernya tidak daripada sumber yang haram. Karena itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memusatkan untuk kita memakan makanan yang dimudahkan dengan menyebut nama Allah. Paling tidak kita sebut bismillah. Sebab itulah dalam menyembelih binatang, dalam kita memakan makanan, dimulakan sumber tersebut dengan menyebut nama Allah. Kita sembelih binatang, paling tidak kita kata bismillah. Paling tidak kita kata bismillah, supaya bila kita menyebut bismillah, mudah-mudahan yang pertama kita sedar bahawasanya rezeki yang datang, rezeki yang sedang kita masukkan ke dalam tubuh badan kita itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita sedar kata kita makan untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk membolehkan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memusatkan semua perkara yang berkait dengan ibadah, yang berkait dengan makan minum, kita sertakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mana tu dalam ayat yang seterusnya Allah menyebut wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kamu itu adalah disyukuri. Segala usaha yang kita lakukan, amal kebaikan, mudah-mudahan tidaklah termasuk amalan yang sia, yang tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh kita berusaha. Kalimah sa'yukum, kalimah sa'i. Apa makna sa'i ni? Sa'i ni bekerja kuat, bersungguh-sungguh, sebagaimana para hujaj, orang buat haji, buat umrah, bila mereka melakukan sa'i, mereka bersungguh-sungguh berlari-lari antara Safah dan Marwah. Dia memberi isyarat kehidupan kita ni, kerja buat kita ni bukanlah mudah, tapi kita tak boleh buat mudah. Dalam usaha kita nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada usaha. Tak boleh kita duduk saja, duduk goyang kaki saja. Bahkan kita nak buat ibadah pun ada halangan, ada cabaran. Nak buat benda baik pun ada halangan, ada cabaran, salah tanggapan. Apa saja kerja buat yang kita nak buat ni, tuan-tuan, kita nak kena fikirkan segala amalan yang kita lakukan di sana ada kaitan dosa dan pahala, pengakhirannya ada pembalasan syurga dan neraka. Kemudian ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyebut untuk menjadi orang yang baik dan beramal saleh, kuncinya tidak lain melainkan Al-Quranul Karim. Tak kena belajar tafsir Al-Quran, kena faham ayat-ayat Al-Quran, kena rapat dengan Al-Quranul Karim. Dan pada perangkat ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bagaimana kita nak bersifat bersyukur. Bagaimana kita nak bersifat bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak zahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Azan. La ilaha illallah. Dalam suratul Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu jika benar kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa makna syukur? Apa maksud syukur? Para ulama menyebut syukur ini yang kita sebut dengan lafaz alhamdulillah, satu pengiktirafan kita mengakui apa yang kita perolehi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan lidah alhamdulillah, syukur kepada Allah taala. Hati kita, anggota badan kita, kita iktiraf, kemudian kita melakukan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu antara sebahagian daripada tanda dan cara kita menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ulama menyebut, sebelum kita nak mendapat kenikmatan yang besar di dalam syurga, Allah dah kurnia dan nikmat kepada kita di dunia. Lalu bagaimana kita nak menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaklah kita menyebut-nyebut, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Yang pertama, kok mana pun kena biasakan lisan kita ni menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bahkan dalam surah An-Naml Allah Taala sebut hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfar. Sebagian riwayat menyebut bagaimana ungkapan akfur yang disebut sebahagian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pasti akan menguji kita. Allah Taala pasti akan menguji kita. Lalu apabila kita memilih untuk bersyukur, bermakna kita mengenangkan kurniaan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Qurtubi sebut, banyakkan kita melafazkan kalimah alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya'malu, kita beramal sebagaimana kita menjadikan Nabi Daud ala Daud dan syukur, sebagaimana bersyukurnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini dijadikan contoh antara Nabi yang kuat beramal ibadah. Solat malamnya, puasa selang harinya, ini antara contoh yang dijadikan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menjadikan contoh Nabi Allah Daud alaihissalam kepada para sahabat. Kalau para sahabat nak beramal sebagaimana berpuasa yang dilakukan oleh Nabi Daud itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kita bersyukur, kata sebagian ulama tafsir, ialah dengan kita berkongsi rezeki ataupun dengan kita memanfaatkan harta yang merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita nikmat, nikmat kenderaan, nikmat duit ringgit, kita berkongsi dengan orang lain, mudah-mudahan dia termasuk antara cara dan kaedah kita menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Ayat yang berkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian membezakan antara golongan beriman dan golongan kafir, dan juga menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdir di bumi ini pada kejadian siang dan malam. Kita akan baca dan kita akan cuba hurai pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan cuba sempurnakan ataupun habiskan baki ayat yang tidak beberapa ayat lagi untuk kita habiskan, dan insya-Allah kita dapat selesaikan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat-ayat yang terakhir daripada suratul Insan ini akhirnya dia akan mengajak kita dan juga memerintahkan supaya sesudah kita mengetahui tentang sebahagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala menerusi pemberian kepada ahli syurga, maka akhirnya dia mengajak kita supaya bercita-cita untuk setidak-tidaknya berazam menjadi sebahagian daripada ahli syurga itu sendiri. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.